Okey, untuk aktiviti amali, okey, kita akan mulakan dengan contoh pada muka 103. Okey, murid dikendaki untuk menyalin kod arahan, kod segmen ini bagi kita mengenali apa itu ralat sinteks, ralat logik dan juga ralat masa larian. Okey, ini adalah contoh kod segmen yang telah saya salin. Jadi di sini saya akan tunjukkan nanti bagaimana untuk kita mengenali ralat sinteks, masa larian dan juga ralat logik. Okey, kalau lihat di sini, okey, bagaimana untuk kita cek sama ada kita punya atur cara itu adalah betul ataupun salah. Okey, yang pertama sekali, okey, murid boleh lihat di sini, okey, pada paparan di atas ini, okey, ketinggian.py, nampak star tu. Okey, pertama sekali ialah kita perlu save apa-apa sahaja yang kita laksanakan ataupun kita ubah pada atur cara kita perlu save kan kita punya kod segmen. Okey, kemudian kita pergi kepada run di sini. Okey, kita klik pada run dan kita cek modul. Okey, kenapa kita perlu cek modul? Okey, untuk menyemak sama ada terdapat atau tidak kesilapan dalam kod atur cara kita. Jadi saya tekan di sini cek modul. Okey. Okey, kalau anda lihat di sini, okey, keluar syntax error, invalid syntax. Okey, keluar syntax error, okey, invalid syntax. Ini menunjukkan berlakunya okey kesalahan ataupun ralat syntax dalam atur cara yang ditulis. Okey, jadi bagaimana untuk kita mengesan okey terdapat ataupun kita mengesan kedudukan syntax error kita? Okey, kita lihat di sini okey pada paparan kod atur cara kita. Okey, kita boleh lihat di sini kalau awak nampak, okey, ada warna merah menunjukkan kesalahan kita berlaku di sini. Okey, kesalahan kita, okey, kesalahan sintaks kita berlaku di sini. Di mana, okey, saya klik okey. Okey, di mana, okey, pengatur cara, okey, itu saya terlupa untuk menulis koma. Okey. Koma ini tujuan dia adalah untuk membezakan, okey, ini adalah paparan output, membezakan paparan output, okey, paparan output dan juga ini adalah nilai yang dilaksanakan oleh atur cara. Okey, jadi bila dah selesai yang ini, jadi kita akan save semula. Okey, kita save dan kita cek modul kita. Okey, so bila paparan ini menunjukkan bahawa atur cara kita telah berjaya lah. Atur cara kita telah bebas daripada ralat sinteks. Okey, kalau ada ralat sinteks, maka paparan ralat sinteks itu akan muncul. Jadi apabila telah berjaya, okey, kita akan pergi kepada run modul. Okey, kita akan pergi kepada run modul di sini. Okey, bagi contoh. Okey, jadi dia di sini masukkan ketinggian ahli pertama. Ini adalah mesej yang pertama yang kita minta untuk user masukkan. Okey, so saya masukkan yang pertama, contoh 5.63 meter. Okey, masukkan ketinggian ahli kedua 4.98 meter. Masukkan ketinggian ahli ketiga 5.97 meter. Masukkan ketinggian ahli keempat. Berapa ahli keempat? Okey, 5.5 meter. Dan masukkan ketinggian ahli kelima 4.5 meter. Okey, apabila kita tekan enter, okey, kita tekan enter, maka apabila kita tekan enter di sini, di keyboard kita tekan enter, maka atur cara akan melaksanakan okey proses di sini. Ini input. Okey, nombor ini sehingga ini adalah input. Ini ialah proses dan ini adalah output untuk mengeluarkan output. Jadi, selesai di sini saya tekan enter. Okey, maka keluar ukuran ketinggian yang dimasukkan ahli pertama, ahli kedua, ahli ketiga, ahli keempat dan ahli kelima. Okey. Nampak? Ini contoh
maka kita berjaya untuk melaksanakan, kita telah berjaya melaksanakan ataupun menyelesaikan ralat sinteks. Bagaimana pula sekiranya saya tukar sedikit, saya rasa saya tak nak tulis nombor 1 di sini. Saya tulis pertama di sini. Saya tulis pertama di sini. Saya tutup yang ini. Saya tulis pertama di sini. Kemudian saya tulis saya tulis pertama di situ. Kemudian saya nak tulis di sini ialah purata. Saya tulis average. Jadi saya akan save dan saya akan semak modul. Saya akan cek modul. Jadi untuk modul saya pun dia menunjukkan bahawa modul saya ini saya ini telah bebas daripada ralat sinteks. Maka saya boleh laksanakan ataupun saya boleh run modul saya. Seperti biasa. Masukkan ketinggian ahli pertama sebagai contoh. Masukkan ketinggian ahli kedua 6.4. Masukkan ketinggian ahli ketiga 5.58. Masukkan ketinggian ahli keempat 5.97. Masukkan ketinggian ahli kelima 4.6. Seperti tadi juga, selepas kita masukkan dan user tekan enter, dia akan kira jumlah. Jadi boleh nampak di sini trace back, most recent call, last file. Ini menunjukkan terdapatnya ralat masa layan. File C, user PC. Ini bermaksud di mana saya simpan, ini adalah folder di mana saya simpan ketinggian.py ini. Kalau awak lihat di sini, ini adalah nama file saya ketinggian.py. Line 7. Line 7. Nampak ni line 7. Jadi line 7, jadi saya kena tengok di sini. Baris ke-7. Kesilapan saya pada baris ke-7. So ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima, keenam, ke-7. Jadi ke-7. Jadi saya tahu untuk saya semak kesalahan ralat masa layan saya perlu lihat kepada baris ke-7. In module. Inilah. Jumlah equal number 1 plus kedua, ketiga, keempat plus kelima. Name error. Kesalahan. Name number 1 is not defined. Nombor 1 maksudnya di sini. Nombor 1 di sini saya tak declare. Saya tak isytiharkan. Jadi, bila saya semak semula, di sini, nombor 1 saya tak isytiharkan. Jadi saya tengoklah dekat sini. Apa yang saya isytiharkan. Jadi, tadi saya kalau bahasan, tadi saya dah tukar pertama. Jadi di sini, maksudnya di sini saya isytiharkan pertama, saya tak isytiharkan nombor 1. Jadi di sini saya perlu isytiharkan pertama. Saya perlu isytiharkan pertama. Jadi untuk saya semak semula nombor saya. Atau cara saya, jadi saya akan run semula. Sebelum itu saya save. Saya run semula modul saya. Kemudian saya isikan ketinggian ahli pertama. Katakanlah 5.63, 5.7, 4.9, 5.5, 4.7. Kemudian saya tekan enter. Masih ada lagi ralat masa larian. Di mana? Kita cek pula. File yang sama, ketinggian.py. Lihat ni, user PC desktop Python activity yang ini. Nama file saya, kedudukan file saya di mana. Kemudian line 11. Kita semak pula line 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ini adalah line 11 yang perlu saya semak. Print ahli pertama nombor 1 M. Yang inilah.
Okay, name error. Okay, name error. Number 1 is not defined. Ini. Okay, yang ini. Nombor 1 is not defined bermaksud nombor 1 tidak diisytiharkan. Jadi saya semak semula di sini. Nombor 1 maksudnya apa? Kedua, ketiga, keempat. Jadi bermaksud nombor 1 adalah di sini. Jadi saya tukarkan pertama. Okey, jadi dah selesai seperti biasa. Okey, saya akan pergi sini, saya akan save lah. Okey, save ataupun anda boleh Ctrl S. Okey, kita run modul dan kita semak semula. Okey, 5.4, 5.5, 4.8, 4.99, 5.97 sebagai contoh. Okey, kita tengok ada salah lagi. Oh, ada salah lagi. Tapi awak boleh lihat daripada kesalahan pertama. Okey, di sini masukkan ketinggian ahli kelima. Yang ini dia akan proceed. Okey, sehingga ukuran ketinggian yang dimasukkan. Di sini dia akan proceed sehingga ahli kelima. Maksudnya di sini, okey, dalam ralat masa larian, dia akan laksanakan line by line, baris ke baris. Sampailah dia jumpa ralat masa larian, maka pada waktu itu aktiviti ataupun proses atau cara akan diberhentikan dengan serta-merta dan sistem akan mengeluarkan ralat. Okey, jadi di sini trace back, okey, most recent call last frightened, okey, line 16. Okey, jadi kita semaklah line 16 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Okey, ini adalah line 16. Okey, lihat di sini dah tunjukkan pun pada print purata ketinggian round AVG. Okey, name error. Jadi dekat sini purata ketinggian. Okey, purata ketinggian ialah AVG 2. Tapi dekat sini adalah purata. Jadi di sini kita kena ubah jadi purata. Okey, kita kena ubah jadi purata. Ctrl S. Maka kita akan berhasil. Okey, untuk keluarkan output. Okey, kita run modul. Okey, di sini saya tunjukkan. Okey, 5.97, contoh 4.98, ketinggian ahli ketiga 5.5, ketinggian ahli keempat 5.89, ketinggian ahli kelima 5.5. Okey, bila kita tekan enter, maka terhasillah. Okey, maka terhasillah kedudukan ataupun output sehinggalah purata ketinggian 5.57. Jadi kita punya box ataupun kita punya ralat masa larian telah selesai. Jadi macam mana pula dengan ralat logik? Macam mana kita nak tahu untuk ralat logik? Jadi untuk pengetahuan awak, ralat logik dia akan keluarkan output seperti biasa. Jadi dengan mata kasar kita, kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat sini, paparan output kita seolah-olah berjaya. Paparan output kita seolah-olah berjaya. Tetapi apabila kita semak one by one, maka kita tahu kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ralat logik. Okey, kita cek di sini. Okey, masukkan ketinggian ahli pertama 5.97, ahli kedua 4.98, ahli ketiga 5.5, ahli keempat 5.89 dan ahli kelima 5.5. Okey. Ukuran ketinggian pertama, ahli pertama 5.97, kita semak betul 5.97. Ahli kedua 4.98, betul 4.98. Ahli ketiga 5.5, betul 5.5. Okey, ahli keempat 5.89, okey betul 5.89. Dan ahli kelima 5.5, betul 5.5. Sebab okey betul 5.5. Jadi kita tidak nampak kesalahan pada di sini. Okey. So berjaya.
Dan kita lihat pula pada purata ketinggian. Jadi kita tahu purata ketinggian 5.57 meter. Walau bagaimanapun, terdapat ralat dari segi paparan output ini, terdapat ralat dari segi penggunaan space. Okey, kalau awak lihat di sini. Okey, purata ketinggian. Okey, dekat. Jarak dia dekat kan? Okey, purata ketinggian jaraknya dekat. Jadi kita perlu bina satu ruang untuk purata ketinggian supaya paparan output ini cantik, kemas dan tersusun. Jadi di sini, di sini kita perlu carakan, purata ketinggian, dan kemudian kita save dan kita cuba run lagi sekali output kita. Jadi keluar paparan output, 5.8, kemudian 5.9, 5.1 contohlah ni 5.3 dan juga 5.4. Akhirnya purata ketinggian 5.5 meter kita akan dapat. Tapi kita cek pula, kita cek semula. Ahli pertama 5.8 betul. Ahli kedua 5.9 cek output yang dikeluarkan betul 5.9. Ahli ketiga 5.1 betul tak? Betul. Ahli keempat 5.3 betul tak? Betul. Ahli kelima, ahli kelima tulis 5.4. Tapi di sini paparan output ialah 5.1. Jadi kita tahu pasti ada kesilapan di sini. Sebab itu kita perlu rujuk pula kepada kod yang kita telah tulis awal tadi. Jadi dekat sini, pin ahli pertama, pin ahli kedua, ahli ketiga, pin ahli keempat, pin ahli kelima. Tapi kenapa ketiga? Jadi di sinilah kita tahu bahawa kita telah tulis kita telah panggil pemboleh ubah yang salah. Kita telah panggil pemboleh ubah yang salah. Untuk ahli kelima, sepatutnya kita panggil pemboleh ubah kelima. Tapi kita panggil pemboleh ubah ketiga. Jadi, nampak output betul. Outputnya betul, tetapi paparan output itu tidak seperti yang kita ingini. Output keluar, tapi data yang diberikan adalah tidak tepat seperti yang kita ingini. Jadi kita perlu betulkan di sini. Kelima. Ingat. Kena tengok pula dekat sini. Saya tulis kelima. Ada harakat 2 tu kan. So, kelima. Ini pun kelima. Ini kelima. Jadi ada 2. Jadi itu cara untuk kita menyemak. Ralat masa larian. Syntax error dan juga syntax masa larian. Kita mendapat bantuan. Kita dapat bantuan daripada paparan pop-up message dan juga pop-up message dan juga message yang diberikan. Tetapi untuk ralat message, ralat logik, kita perlu semak one by one. Step through, kita laksanakan semakan step through line by line supaya kita dapat pastikan bahawa atau cara kita bebas daripada sebarang kesilapan. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.